Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, untuk kumpulan kami daripada kumpulan yang ketiga, iaitu yang terdiri daripada Ustaz Ikrimah, Ustaz Somad, Ustaz Subri, Ustaz Muhammad Omar Syahabana, Ustazah Izzati dengan Ustazah Siti Rohana akan membentangkan tentang teori pembelajaran konstruktivisme. Dan insyaAllah, Ana tanpa membuang masa, Ana serahkan kepada Ustaz Subri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah Ana akan menerangkan berkaitan dengan teori pengenalan kepada teori ni konstruktivisme ni, susah nak sebut. Jadi pengenalan dia salah satu teori, dia banyak teori, ada 5 yang kita belajar tadi. Jadi salah satunya yang dikaji oleh para cendekiawan, salah satunya adalah teori konstruktivisme, yang mana teori ini adalah berkaitan dengan pengetahuan yang melalui interaksi dan persekitaran. Maknanya melibatkan persekitaran lah, bukan semata-mata daripada dua hala saja, murid dan guru. Maknanya dia melalui persekitaran je lah. Kaedah ni mampu untuk menyediakan warga negara yang mampu menghadapi segala kemungkinan di masa hadapan. Sebab apa? Sebab kaedah teori inilah yang akan mematangkan intelektual seseorang tu. Jadi yang itu akan diterangkan oleh sahabat-sahabat sekejap lagi. Seterusnya, ya. Apakah konstruktivisme? Maknanya apakah itu satu sahabat bahawa murid membina pengetahuan. Mak, matikan. Okey, baik. Mana satu pahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Dalam proses ini, murid akan menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru. Maknanya contohnya macam ni. Dari segi kognitif dia tu, dia tahu bahawa api tu adalah berbahaya. Maknanya api tu berbahaya contohnya, ataupun pisau itu berbahaya. Dari segi kognitif ni, pemikiran dia, api itu berbahaya masa kecil. Tapi bila melalui proses semakin membesar, dia melihat ibu dia memotong memasak menggunakan api, memotong sayur, ikan menggunakan pisau. Maknanya pisau tu dia berbahaya sekiranya disalahgunakan. Jadi pengalaman baru dia tu daripada persekitaran tu, dia melihat ibu dia memotong sayur dan sebagainya. Jadi proses dia belajar daripada persekitaran tu menyebabkan intelektual dia semakin berkembang lah. Maknanya api tu tak berbahaya dan dia boleh digunakan untuk tujuan-tujuan kebaikan, pisau dan sebagainya. Itu dari segi dia punya makna konstruktivisme lah. Seterusnya, Mak. Jadi teori pembelajaran konstruktivisme ni dia banyak lah. Ada paling popular pun dipelopori oleh Jean Piaget. Apa istilah dia saya pun Jean Piaget. Maknanya yang saya ambil ni ada 2 lah. Daripada 3 ni saya ambil 2 je. Teori von Glaserfeld dengan metakognisi. Susah betul nak sebut nama dia. Next, Mak. Tak keluar. Jadi teori ni dia berkaitan dengan teori ni, yang mana konstruktivisme adalah salah satu aliran falsafah, mana pengetahuan yang mana dia menekankan pengetahuan kita merupakan hasil bentukan kita sendiri. Maknanya pembelajaran kita ni bukan semata-mata daripada luar semata, makna kita boleh mendapat ilmu tu daripada diri kita sendiri, kan? Maknanya kalau pepatah orang Arab siapa yang mengetahui diri dia, maka dia akan ma'araftu nafsi araftu rabbi, kan? Siapa yang mengetahui dirinya, dia akan mengetahui tentang Tuhannya. Maknanya daripada diri kita pun, teori pembelajaran Von ni, maknanya pembelajaran tu bahawa tu berasal juga, dia boleh datang juga daripada diri kita sendiri. Jadi ada beberapa dia punya konstruk yang diperlukan. Yang pertama sekali iaitu kemampuan pelajar, iaitu untuk mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman. Makna pengalaman dia, makna dia pernah merasa
Contohnya api tadi kan, dia pernah merasa api tu panas. Jadi dia boleh dari segi pengalaman dia tu, api yang panas tu dia boleh menghasilkan sesuatu. Contohnya masak menggunakan api, mana itu pengalaman-pengalaman dia yang dia perlu ingat kembali. Yang kedua, kemampuan untuk membandingkan dan mengambil keputusan mengenai persamaan dan perbezaan suatu perkara. Yang ketiga, kemampuan murid menyukai pengalaman tertentu, terpilih selektif, conscience melalui suka dan tidak suka. Inilah maknanya penilaian ni lah akan muncul daripada pengalaman. Contoh anak-anak kecil, apa permainan yang suka, mainan yang dia suka, apa mainan dia tak suka. Yang dia kognitif dia, mainan tu menyeronokkan. Mainan semua tu menyeronokkan. Tapi ada permainan yang dia suka, ada permainan yang tak suka. Maka dekat sana dia akan menjadikan dia boleh menilai sesuatu tu berdasarkan pengalaman dia bermain dengan mainan tersebut. Begitu juga dengan murid kita kan, dan sebagainya lah. Kemudian seterusnya, next Mat. Teori metakognisi. Ini proses pemikiran yang mana mental dalam otak manusia lah. Terdapat dua kemahiran berfikir, iaitu secara kritis dan kemahiran berfikiran secara kreatif lah. Pertama, secara kritis ni mana kebolehan dia memboleh mentafsir dan menilai data, idea dan maklumat untuk mencari makna atau menyelesaikan masalah. Ini dari segi kritis, mana dia boleh menyelesaikan masalah ni. Kalau mengikut teori Roger Sperry ni, dia punya otak kiri ni adalah lebih kepada kemahiran berfikir secara kritis. Manakala otak kanan ni lebih kepada pemikiran secara kreatif. Orang lelaki biasanya otak sebelah kiri ke kanan, rasa kiri lah kot. Contohnya. Jadi kemahiran untuk kritis ni maknanya dia boleh apa nama dia, menyelesaikan masalah dan sebagainya. Dan otak sebelah kanan ni ataupun berfikiran secara kreatif ni, yang mana dia boleh memperluaskan, mengembangkan dari imajinasi dia, kreativiti dan inovasi. Contohnya kognitif kan, kita bagi dia sayur, dia tahu sayur tu adalah makanan. Jadi macam mana dia nak olah sayur tu menjadi sayur kailan ikan masin ke, contohnya sayur apa goreng ke dan sebagainya ke. Jadi tu olahan dia tu menjadi seorang yang kreatif benda tu. Jadi murid kita tu lah, alhamdulillah sekolah kita banyak jugalah buat dalam mukhayyam, masakan. Contoh dalam solat, 5 tahun kan, 6 tahun, tahun 1 pun kita diajar solat itu wajib. Apa kewajipan solat, macam mana nak tunai solat tu, makna dari segi pengalaman dia tu, dia belajar daripada sekolah kita. Solat zuhur baca bersama-sama, solat bersama-sama, berjemaah, baca kuat dan sebagainya. Dari segi pengalaman tu lah dia akan mendapat ilmu tentang solat, ilmu tentang puasa dan sebagainya, baca Quran dan sebagainya. Jadi itu sahaja daripada ada lagi next Mat. Next lagi, satu slide lagi. Okay, jadi kesimpulan daripada teori ni yang mana kita boleh nampak, maknanya teori konstruktivisme ni itu memfokuskan kepada aspek pembinaan ilmu dan cara-cara pengajaran oleh guru yang menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif di kalangan murid-muridnya. Maknanya bukan sekadar mengajar sajalah, mana kita bagi satu majung kata majung apa yang awak boleh buat tentang contohnya ilmu tajwid, izhar halqi. Bagi izhar halqi, cuba awak buat satu maps ke, buat satu petaminda ke dan sebagainya. Jadi menghasilkan kreativiti murid. Banyak menekankan pengaplikasian kemahiran berfikir dan aktiviti penyelesaian masalah. Maknanya yang ini kemahiran berfikir ras tinggi lah. Kita bagi satu perkara tu, maknanya dia selesaikan perkara tersebut. Sekarang pun kalau kita tengok ilmu matematik banyak sekarang. Dulu direct 1 tambah 1 2 kita belajar zaman kecil dulu, 2 tambah 2 4. Sekarang ni dia pusing. Ali ada 2 ekor lembu, kemudian Ahmad membeli seekor lembu. Jadi dia berfikir panjang ayat tu, berfikir untuk dapatkan penyelesaian masalah matematik. Kemudian murid memedia pengetahuan mereka dan menguji idea dan pendekatan dengan pengetahuan dan pengalaman sejadah. Macam tadilah contoh sayur, api. Macam mana dia nak olah api tu panas, tapi apa kegunaan dia boleh masak dan sebagainya. Jadi itu sajalah daripada saya, insyaAllah. Ada ramai lagi rakan-rakan lain yang akan bentang, insyaAllah. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran Ustaz Supri. Okey, untuk Pak Ana akan terangkan tentang ciri-ciri pembelajaran secara konstruktivisme.
Okay, ciri pertama adalah menggalakkan soalan atau idea yang dimulakan oleh murid dan menggunakannya sebagai panduan merancang pengajaran. So yang ini kita boleh gunakan dalam set industri kita sebelum kita mulakan pelajaran. Kita tanya dulu pada anak murid sebelum kita nak mulakan sesuatu topik yang kita nak ajar pada hari itu. Yang kedua adalah menggalakkan murid bertanya dan berdialog dengan murid dan guru. Sesama murid dengan sesama guru. So kita galakkan anak murid kita untuk mereka bertanya kepada kita ataupun bertanya sama sendiri hal-hal yang berkaitan dengan topik yang kita nak belajar supaya mereka lebih faham dan lebih terbuka minda dia untuk berfikir dengan lebih jauh. Yang ketiga adalah menganggap pembelajaran sebagai satu proses yang sama penting dengan hasil pembelajaran. So kita sebelum kita mulakan pelajaran, kita akan beritahu dulu apakah hasil pembelajaran pada hari ini. So kita anggap kita mahukan anak murid kita ni proses pembelajaran tu sama penting dengan apakah outcome yang mereka dapat nanti. So maksudnya segala inquiry pelajar anak murid tu, maksudnya kita buat segala eksperimen, segala teori praktikal yang kita telah lakukan dalam kelas tu, semua tu adalah penting bagi anak murid kita supaya mereka dapat menilai dan aplikasi dalam hidup mereka. Seterusnya, kita juga menggalakkan untuk menyokong pembelajaran secara kooperatif. Kita lebih galakkan anak murid kita ni untuk membuat kerja secara berkumpulan. Bagi mereka dapat meluaskan lagi sosial mereka dan juga mereka dapat berinteraksi antara kumpulan supaya mereka tidak alone, tidak menyendirikan diri. So mereka yang jauh ketinggalan ke belakang tu, mereka tetap akan mengambil peluang untuk join part dalam aktiviti dalam kelas kita. Seterusnya, ciri-ciri seterusnya adalah kita juga perlu menggalakkan dan menerima daya usaha dan autonomi murid. So kita bagi suntikan semangat kepada anak murid agar mereka yang menjalankan, memberi idea ataupun memberi jawapan mengikut idea mereka, mengikut kuasa mutlak pada mereka. Dan juga kita menggalakkan anak murid kita ni supaya kalau boleh nak jawab soalan tu, kita tidak perlu ikut skema sangat. Kita boleh juga terima pandangan anak murid kita supaya mereka lebih seronok dan berfikir lebih terbuka lagi. Seterusnya, ciri-ciri yang seterusnya adalah kita perlu memberi peluang kepada anak murid untuk membina pengetahuan baru dengan memahaminya melalui penglibatan murid dengan situasi dunia yang sebenar. So kita kalau boleh kita lebih menggalakkan anak murid kita ni fikir tentang isu semasa, apa yang berlaku dekat Syria, Palestin, supaya mereka lebih mengetahui apa yang berlaku di Palestin, Syria tu yang tak ada makanan. Contoh aspek pembaziran. Kita boleh bentangkan isu Palestin, isu Syria di mana mereka tidak mendapat makanan, di mana mereka perlu sangat makanan sampai mereka perlu makan rumput dan sebagainya, makan pasir. Tetapi kita ni banyak kemudahan untuk mendapatkan makanan, senang-senang je buang. So kita bagi mereka memahami dan berfikir dan mengadaptasi aplikasi kehidupan sebenar dalam kehidupan sebenar mereka. Seterusnya, ciri-ciri seterusnya adalah kita perlu menggalakkan proses inquiry murid melalui kajian dan eksperimen. So hal ini lebih merujuk kepada subjek sains. Kita lebih menggalakkan anak murid tu discover sendiri ilmu melalui eksperimen yang telah mereka jalankan. Seterusnya, ciri-ciri seterusnya adalah kita perlu mengambil kira dapatan kajian tentang bagaimana murid belajar sesuatu idea. Ini kita sebagai guru, kita perlu take note terhadap setiap rangsangan ataupun gerak balas terhadap anak murid kita kepada sesuatu perkara yang kita terangkan. So hari ini kita boleh belajar sesuatu dan kita boleh terapkan lagi pada untuk pelajaran yang akan datang. So bila anak murid kita ni nampak respon yang positif, so kita boleh ambil benda tu sebagai usaha kita untuk kita terapkan dalam pengajaran untuk pengajaran dan pembelajaran untuk next lesson. Seterusnya, ciri-ciri pembelajaran secara konstruktif, BISM. Yang terakhir adalah kita perlu mengambil kira kepercayaan dan sikap yang dibawa oleh murid. Kadang-kadang anak murid kita ni
mereka membawa sikap egoism kerana mereka mungkin telah dididik dari rumah ataupun mereka telah dididik persekitaran memang macam tu. So kita kena hargai dia ataupun kita kena tahu dan faham anak murid sendiri bagaimana sikap mereka. Kadang-kadang anak murid ni dia bagi respon jawapan macam kurang ajar, tapi sebenarnya mereka telah didik kat rumah macam tu. So kita kena mengambil kira sifat mereka, dan juga kita perlu menunjuk cara-cara bagaimana untuk memberi respon dengan cara yang beradab. Okey, seterusnya Ana akan terangkan tentang kelebihan-kelebihan pembelajaran secara konstruktivism. Okey, yang pertama kelebihannya adalah, kalau kita tengok rajah ni, anak murid kita akan lebih berfikir, lebih matang dan lebih mendalam kejiwaan dalam suatu ilmu tu. Yang kedua, anak-anak murid kita akan lebih faham. Yang ketiga, anak-anak murid kita akan lebih ingat satu perkara. Yang keempat, anak murid kita lebih yakin. Yang kelima, anak murid kita lebih berkemahiran sosial. Dan yang keenam, anak murid kita akan lebih seronok untuk mempelajari sesuatu topik. Dan kita akan tengok setiap kelebihan tu. Okay, yang pertama, berfikir. Anak murid kita dalam proses membina pengetahuan baru, murid akan berfikir untuk menyelesaikan masalah, menjana idea dan membuat keputusan yang bijak dalam menghadapi pelbagai kemungkinan dan cabaran. Sebagai contoh, ini boleh dicapai melalui aktiviti penyelidikan dan penyiasatan seperti mengenal pasti masalah, mengumpul maklumat, memproses data, membuat interpretasi dan membuat kesimpulan. Seterusnya, yang kedua, anak murid kita akan lebih cepat memahami dalam suatu topik. Kefahaman murid tentang sesuatu konsep dan idea lebih jelas apabila mereka terlibat secara langsung dalam pembinaan pengetahuan baru. Seorang murid yang memahami apa yang dipelajari akan dapat mengaplikasikan pengetahuan yang baru dalam kehidupan dan situasi yang baru. Okey, kelebihan yang ketiga adalah anak murid kita akan lebih ingat. Setelah memahami sesuatu konsep, murid akan dapat mengingati lebih lama konsep tersebut kerana mereka terlibat secara aktif dalam mengaitkan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru. Kelebihan seterusnya adalah anak murid kita akan lebih berkemahiran sosial. Murid yang berkemahiran sosial boleh bekerjasama dengan orang lain dalam menghadapi sebarang cabaran dan masalah. Kemahiran sosial ini diperoleh apabila murid berinteraksi dengan rakan-rakan dan guru dalam membina pengetahuan mereka. Kelebihan seterusnya, anak murid kita akan lebih seronok memahami sesuatu topik. Dalam pembelajaran secara konstruktivism, murid membina sendiri pengetahuan, konsep dan idea secara aktif. Ini menjadikan mereka lebih faham, lebih yakin dan lebih seronok untuk terus belajar sepanjang hayat walaupun menghadapi pelbagai kemungkinan dan cabaran. Okay, alhamdulillah wa syukurillah. Yang baik itu datang daripada Allah dan segala kekurangan itu datang daripada Ana sendiri, dan Ana akan serahkan kepada Ustaz Ikrimah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Amin. InsyaAllah Ana akan bentangkan yang ini sebagai ringkas Ana punya bahagian ni, iaitu perbandingan pembelajaran antara kaedah tradisional dengan kaedah konstruktivism. Okey, insyaAllah. Slide yang seterusnya. Jadi pembelajaran secara tradisional ni melibatkan tiga proses. Biasanya seorang guru yang mengajar secara tradisional, dia akan memulakan pengajaran dengan pengenalan kepada konsep sesuatu ilmu yang ingin disampaikan lah. Jadi dia akan berikan seolah-olah macam suap pelajar, ceritakan konsep itu, memberikan info, memberikan maklumat, memaparkan, menayangkan dan sebagainya, dengan satu keadaan yang sama, iaitu memberikan kepada pelajar. Kemudian apabila konsep telah diterangkan dan telah diberikan kepada pelajar, proses yang kedua yang dilakukan oleh seorang guru yang menggunakan kaedah tradisional ini adalah membuat latihan, dengan tujuan mengukuhkan konsep ilmu seorang pelajar itulah. Dan biasanya murid itu akan diberi latihan yang agak banyak lah, dengan tujuan pengukuhan. Konsep yang dipegang, lagi banyak latihan diberi, lagi banyak kerja yang pelajar itu terpaksa ulang, maka lebih kukuh ilmu yang mereka miliki lah. Dan hasil akhir dalam pembelajaran itu adalah aplikasi.
murid akan dapat mengaplikasikan konsep yang dipelajari dalam situasi yang baru. Mungkin konsep yang pertama dibelajar dan latihan yang dibelajar itu didapat dan didapat gunakan pada keadaan-keadaan yang hampir sama pada bentuk yang lain lah. Jadi itu adalah kaedah pembelajaran secara tradisional lah, melibatkan 3 proses. Okay. Kalau kita tengok pula yang seterusnya, kalau kaedah pembelajaran secara konstruktivism ini, tengok anak panah ni pun sangat berpusing dia seolah satu proses pembelajaran yang endless, orang kata berpusing dia punya proses tu. Tapi kita mulakan dengan penerokaan. Okay, jadi murid ni dah ada ilmu yang lepas ilmu yang sedia ada. Jadi dia diberikan satu situasi ataupun satu keadaan yang baru. Jadi murid itu dibiarkan meneroka ilmu yang baru itu ataupun keadaan yang baru itu berdasarkan maklumat sedia ada yang ada pada mereka. Kemudian proses yang kedua adalah soalan daripada murid. Murid mengajukan beberapa soalan yang berkaitan situasi atau masalah yang dihadapi. Jadi murid selepas dia meneroka, dia mula melontarkan soalan-soalan, mengembangkan lagi keadaan yang dia alami itulah. Okay. Kemudian proses yang ketiga adalah penyiasatan dan kajian saintifik. Murid memilih satu daripada soalan atau sebarang masalah yang diajukan dan menjalankan penyiasatan penuh. Ini lebih kepada mendalami lagi satu keadaan itulah. Okay. Jadi kalau tengok anak panah ni, dia boleh pergi kepada proses yang pertama, dia boleh pergi kepada proses yang kedua sebab dia macam proses penyiasatan, proses pembelajaran yang berpusing-pusing lah. Dan yang terakhir adalah refleksi, iaitu murid mencari hubungan antara soalan-soalan dan sebarang masalah yang dijanakan dan membuat generalisasi ataupun membuat satu kesimpulan lah. Okay. Dan seterusnya murid mungkin menemui situasi atau masalah baru untuk diterokai atau disiasat. Jadi secara umumnya atau secara kesimpulannya, pembelajaran secara konstruktif ni kita banyak serahkan kepada murid lah untuk mencuba berdasarkan ilmu yang dia ada, kemudian menimbulkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ilmu yang baru diteroka itu, dan juga pergi detail lagi menyiasat kajian saintifik dan akhir sekali pergi kepada kesimpulan apa yang dia belajar daripada satu kelas itu ataupun satu keadaan yang baru itu. Jadi itulah beza antara tradisional dan juga konstruktivisme lah. Okay, kalau tradisional ni lebih kepada guru memberikan, guru mengawal secara penuh dan last sekali pelajar mampu untuk aplikasikan pada keadaan yang lain. Tapi kalau konstruktivism ni, kita banyak serahkan pada murid. Kita cuma menjadi facilitator ataupun pemantau sahaja, okay, kepada aktiviti pembelajaran murid. Wallahualam. Jadi yang nasahkan kepada Ustaz Muhammad kembali. Okey, alhamdulillah, wasyukurillah. Seterusnya adalah contoh pembelajaran secara konstruktivism. Okay, kita boleh tengok dekat sini. Ni adalah contoh-contoh antara contoh pembelajaran secara konstruktivism. Okay, kita tengok, kita ambil contoh subjek fizik sebagai kita punya kayu ukur. Okay, contoh dia objektif menyiasat hubungan bentuk track dengan kelajuan objek yang melaluinya. Okay, ini subjek tingkatan 4. So kita tengok sini daripada point A kepada point B. So ada track pertama dan track kedua. Yang track pertama ni lurus, yang track kedua ni dia ada satu momentum. So dekat sini kita boleh contoh aktiviti, 2 biji bola digulingkan di atas perkakasan yang ditunjukkan. Bola pertama bergerak di atas track pertama, manakala bola kedua bergerak di atas track kedua. So kedua-dua biji bola bermula pada titik A dan tamat di titik B. Okay, ramalkan bola yang manakah akan sampai lebih cepat ke titik B. So ini kita boleh anak murid kita ni supaya lebih fikir macam mana dia punya teori ataupun formula berkaitan ramalan bola ni. Okay, seterusnya seorang murid mencadangkan yang bola kedua akan turun kepada satu lembah sebelum tiba di punjuk track 2.
Oleh itu, halaju bola kedua apabila tiba di titik B lebih perlahan berbanding dengan halaju bola pertama. Adakah anda setuju dengan kesimpulan ini? So, soalan ini kita nak buka anak murid kita punya minda supaya dapat memberikan hujah atau dapat memberikan suatu ilmu baru berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka yang lepas. Contohnya mereka pernah tengok ibu ayah mereka bawa kereta jalan lurus dengan jalan turun bukit dengan naik bukit. So apa dia punya pengalaman dia, apa dia punya ilmu yang dia dapat berdasarkan pengalaman yang dia telah alami sepanjang hidup dia. C. Jika kelerengan track 2 boleh diubah supaya menjadi sangat cerun atau sejalan cerun, terangkan bola yang manakah akan sampai ke titik B terlebih dahulu untuk setiap kes. So dekat sini kita boleh dedahkan soalan-soalan begini kepada anak murid kita supaya mereka lebih berfikir jauh, okey, dengan meneliti keadaan situasi sebenar. Contoh, kalau bawa laju, apa yang berlaku? Kereta accident. So bagaimana pula kalau kita turun bukit, kita bawa laju? So kereta akan dipandu lebih lagi laju daripada jalan lurus, track yang lurus. So dekat situ kita boleh memberikan anak murid kita ni membuat satu kesimpulan ataupun menjana ilmu baru berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah dilalui sepanjang hidup beliau. Okay, seterusnya. Oh, minta maaf ya. Okey. Ini anda serahkan kepada Ustaz Omar Syabana . Okey, dipersilakan. Ana akan teruskan kepada soalan yang kedua. Mendengar ke suara Ana? Dengar. Ustaz Muhammad, soalan dua. Okey. So soalan yang kedua adalah implikasi teori pembelajaran tersebut dalam PDP iaitu PDPC. Okey, seterusnya. Okey, yang pertama, guru menentukan objektif secara realistik. Pengetahuan sedia ada membolehkan guru menentukan objektif pembelajaran dengan realistik dan mudah dicapai oleh murid. Guru digalakkan menggunakan kaedah sumbang saran kepada pelajar. Okey, ini yang seperti diterangkan oleh Ustaz Muhammad, sumbang saran ni biasa kita boleh gunakan dalam set indasi sebelum memulakan pembelajaran. Okey, sebagai contoh, next slide. Okey, sebagai contoh kat sini, okey, contohlah kalau guru nak masuk topik nak ajar bencana alam kan, dan topik dia lah banjir. Okey, jadi sebelum memulakan pelajaran, guru tanya kepada murid kan, pengetahuan sedia ada. Okey, contoh soalan dia, siapa tahu sebab berlakunya banjir? So adalah respon daripada murid. Okey, contoh yang pertama, okey, sebab banjir kita buang sampah dalam sungai. Okey, jadi air tersumbat dan bila hujan berlakunya banjir. Okey, ada yang kata penebangan hutan. Okey, ataupun kat situ mungkin murid tu macam dia mungkin dia mungkin malas nak jawab, ataupun dia mungkin dia malas fikir tapi dia nak jawab kan. So dia buat cakap lah, okey, mungkin sebab musibah dari Allah kan, maksudnya Allah yang tentukan hujan, so hujanlah macam tu kan. Okey, jadi kat sini kita boleh nampak pengetahuan sedia ada dan tahap pemikiran murid tu, upaya murid tu berfikir sejauh mana kan. Okey, so seterusnya. Okey, so yang kedua adalah guru sebagai facilitator. Okey, guru berperanan sebagai facilitator yang membantu murid membina pengetahuan dan menyelesaikan masalah. Okey, next. Okey, sebagai contoh. Okey, kat sini bila guru dah
melakukan pembasaran, kita akan dapat banyak feedback ataupun banyak jawapan. Jadi akan ada jawapan yang kita rasa kita boleh faisi murid, maksudnya kita boleh bantu murid kan. Kalau nampak kat sini jawapan ahli kan, musibah dari Allah kan. Sebagai guru kita perlu meraihkan jawapan, tapi kalau ada jawapan yang kita rasa kita boleh betulkan dan kita boleh menambah info baru, kita boleh tambahkan. Contoh kalau kat sini guru tu kata bukan begitu ahli, sebab berlakunya banjir ada banyak. Contoh guru pun cakaplah contoh sebab berlaku banjir, first hujan lebat yang berterusan, ataupun kerosakan pada empangan air. Yang ketiga hakisan tebing sungai. Jadi soal ini dia dapat satu ilmu barulah dekat situ kan, dan dia dapat satu ilmu baru, dia akan dia dapat satu ilmu baru daripada guru tu. So seterusnya Ana serahkan kepada Ustazah Rohana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ke suara saya? Boleh. Boleh, okey. Terima kasih Puan. Okey, insyaAllah saya sambung untuk bahagian kesan. Kesan daripada konversatif tu kan. Okey, sebenarnya guru hendaklah merancang pengajaran dan pelajaran dengan menyediakan objektif pengajaran dan hasil pembelajaran melalui RPH. Lalu kita ada RPH kan. Sebenarnya fungsi RPH ni adalah guru akan mengenal pasti pengetahuan sedia ada daripada murid dan merancang kaedah pengajarannya dengan sifat asas pengetahuan tersebut serta mengambil kira keupayaan pelajar. So maksudnya dengan penyediaan RPH, guru kita dapat mengenal pasti dan mengetahui jika pelajar dah mencapai objektif pengajaran dan menguasai pembelajaran atau belum. So guru juga boleh mengambil kira keupayaan pelajar dengan mengetahui tentang perbezaan individu dalam bilik darjah. Okey, seterusnya. Okey, baiklah. Untuk menggalakkan perbincangan, kesan daripada teori tadi, aktiviti yang melibatkan gerak kerja kumpulan dan perbincangan kumpulan sangat efektif dalam menghasilkan interaksi yang sangat berkualiti. Jadi melalui aktiviti perbincangan dalam kumpulan, pelajar ini dapat berkongsi idea, mendapat pemahaman yang lebih jelas dan meluahkan buah fikiran, merangsang tidak balas. Jadi kanak-kanak lebih mudah faham apabila rakan sebaya yang bimbing. Maksudnya mereka akan saling berkongsi pendapat sedia ada, maksudnya daripada pengalaman diorang sendiri. Okay? So selain daripada itu juga, guru perlu menggalakkan pembelajaran kumpulan, pembelajaran yang berasaskan projek, pendidikan kajian luar yang akan memberi peluang kepada pelajar untuk mengendalikan pembelajaran kendiri diorang. So pelajar perlulah merancang strategi pembelajaran berkesan untuk diri sendiri dan menilai tentang pembelajaran yang telah berlaku. Jadi pentingnya guru ni sebenarnya untuk menyediakan bahan bantu mengajar untuk membantu pelajar tersebut membuat berkaitan dan membina pemahaman baru tentang pembelajaran tersebut, insyaAllah. Okay, seterusnya saya akan serahkan kepada Ustaz Omar. Baik, masa pun lebih, ini sharingkan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, jadi kita balik kepada maksud ini sebagai penutup kesimpulannya. Jadi kita dapat tengok ada punya maksud, kembali kepada maksud konstruktif tadi, iaitu kita membawa murid, memberi pengetahuan baru kepada murid berdasarkan apa yang diorang ada, itu konstruktivism. Okay. Jadi kita balik kepada apa objektif pembelajaran yang ada sebenarnya. Okay, kalau lama dulu semuanya PDP kita semua berpusat kepada berpusatkan guru. Okay, tapi kita dah zaman dah berlalu, kita dah kini semua sepatutnya semua kita punya objektif PDP kita mestilah berpusatkan kepada murid. Okay. Jadi tadi ada disebut tentang murid seronok belajar, aktif apa semua tu. Okay. Itu menunjukkan tanda-tanda yang murid pun ada terlibat sama. Okay. Yang mana kita secara tak langsung dalam kelas nanti bila mana kita berpusat kepada murid, kita akan ada istilah mudahnya dua hala antara guru dan murid tu. Okay. Dan seperti mana disebut tadi dalam implikasi teori,
Dan banyaklah benda yang kita boleh laksanakan, iaitu dengan galakkan perbincangan dan segala bendanya dan bila mana rangka pembelajaran kita tu berdasarkan murid. Jadi bukan kita yang semata-mata yang bukan kita semata-mata yang membentuk murid tu, tapi murid pun terlibat sama dalam membina kefahaman yang diorang ada. Kalau ada kefahaman yang berlawanan dengan benda baru, dengan benda yang guru akan sampaikan, jadi itu boleh bawa pada perbincangan juga. Okey. Jadi sebagai penutup, itu boleh baca juga, tak ada masalah. Okey, cuma nak tak nak kalau nak berlaku constructivism ni, satu mindset yang kena ada adalah bukan semua murid ada pengetahuan yang sama. Okey, contohnya anak dalam kelas baru ni sebagai penutup je. Minta murid bercerita tentang Nabi Ulul Azmi contohnya, mudah je. Dalam fikiran anak rasa mudah. Okey, tapi ada budak yang memang tak ada background sekolah Islam contohnya. Memang bagi diorang itu benda yang sangat-sangat baru, dan memang kita pun nak kena balance. Ada budak yang sangat-sangat tak ada dengar, ada budak yang dah memang sangat biasa. So kalau kita nak terang daripada awal sampai habis, budak yang biasa memang akan bosan. Dan kalau kita nak terus laju skip budak yang dah biasa, orang yang tak pernah dengar, diorang ni memang akan ketinggalan. Okey, jadi itu saja daripada kami. Okey, jadi kalau ada apa-apa soalan? Okey, dengan anggapan yang tak ada. Tak adalah setakat ini saja. Terima kasih banyak kepada semua. Assalamualaikum. Okey, tahniah kumpulan yang ketiga. Alhamdulillah. Setakat ni semua dapat setiap kumpulan yang well prepared dan dapat menjelaskan dengan begitu perinci lah.